Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung bacaan kitab Mustika hadis kita dalam bab bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu dan beramal. Ini kali terakhir kot kita dapat berkuliah. Besok kita dah tarawih dah. Malam besok kita dah tarawih sebulan. Kecuali kuliah subuh lah kot. Baik, malam ni kita baca hadis yang ke-35. Hadisnya berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun istujhid fa'atiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya antara manusia yang mula-mula dibicarakan dan dihukum pada hari kiamat ialah yang pertama, orang yang gugur syahid, rajulun mustahida, fa utiya bihi fa'arafahu, ia dibawa menghadap, maka Allah menyatakan kepadanya satu persatu nikmat-nikmatnya. Yang telah diberikan kepadanya semasa hidupnya. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala ta'ala, Allah berfirman, kepadanya, Allah bertanya, Allah berfirman kepadanya, Allah bertanya kepadanya, sesudah itu apa yang engkau telah lakukan pada nikmat-nikmat itu? Fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan atas nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, qal, dia jawab, qataltu, aku berperang, fika hatta tushidtu, aku berperang kerana mematuhi perintahmu sehingga aku gugur syahid. Qala ta'ala, Allah berkata, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berdusta. Kadzabta, engkau berdusta. Bukan itu tujuanmu. Walakinnaka, akan tetapi engkau berperang, kau syahid, kau mati syahid tu kau berperang. Walakinnaka qataltu li an yuqatala jariyun, engkau berperang supaya orang mengatakan engkau berani, dan telah pun dikatakan yang demikian. Yuqalu jazir, maka orang kata kepada kamu macam tu, kamu ni berani pergi perang dan mati syahid. Faqad qila, dihukum. Faqad qila summa umara bihi
fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Dihukum kemudian dia dihukum lalu diseret dengan tertiarap, ya, sehingga dia dihumbankan ke dalam neraka. Terjemahan daripada hadis ini kita ambil satu-satu lah. Tadi ni panjang, ya, kita ambil satu-satu. Yang ini yang kita baca tadi. Jadi Allah sebut, ya, Nabi sebut bahawa pada hari, ya, maksudnya orang-orang sesungguhnya di antara manusia yang mula-mula dibicarakan dan dihukum pada hari kiamat ialah pertama orang yang gugur syahid, orang yang mati syahid. Ini biasa, orang yang mati syahid ni mereka ni diutamakan, ya. Tapi dalam kisah ini, ya, nak menceritakan bahawa bila dia mati syahid, dia dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya dia, ya, Allah tanya dia. Nikmat yang Allah bagi dia kat dia tu, nikmat dia kuat, ha? Tak kuat mana boleh dia pergi perang kan? Dia kuat, jasadnya kuat, ya. Dia pergi perang. Bila dia perang, kemudian dia mati syahid. Dia mati. Bila dia mati, di hari akhirat Allah tanya dia, engkau ni mati syahid, kau berperang, kan, mati syahid, kan. Jadi apa nikmat maknanya nikmat yang Allah bagi kepada dia itu, nikmat kekuatan yang ada kepada dia tu, jasad dia yang orang kata yang kuat itu, boleh dia berperang dan sampai kepada matinya itu menyebab mati syahid. Jadi dia tahulah bahawa bila mati syahid tu akan dapat begini-begini. Arafah, dia tahu akan mati syahid tu akan dapat. Orang mati syahid ni hebatlah ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi sebenarnya dia pergi perang tu bukan niatnya, ataupun dia nak mati syahid bukan niatnya tu nak mati syahid kerana Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang Allah terangkan. Tapi niatnya itu kerana nak kata dia ni orang berani. Dia ni orang kuat, orang yang berani perang. Dia niatnya itu untuk diri dia, untuk kepentingan diri dia. Nak mengatakan dia nak dapat, ya, kepujian daripada orang mengatakan dia ni pergi perang, ya, dia kuat, dia hebat, kan, begitu. Dan telah pun dipujilah dia. Memang dia dapatlah pujian itu, kan. Dan dia pun seronok dah dengan pujian itu, kan. Tapi bila Allah tanya, dia kata dia berjihad tu kerana apa? Dia perang tu kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata, kadzab, kamu bohong, kamu tipu. Kamu bohong, kamu tipu. Bukan kamu pergi perang tu kamu nak niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nak mati syahid, tapi kamu pergi perang tu, ya, kerana nak tunjukkan yang kamu ini untuk kepentingan hidup kamu di dunia, bukan untuk mati, untuk syahid. Itu maksudnya syahid tu diambil syahid tu dengan tujuan untuk kepentingan dunia, maksudnya, ya, diambil yang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala mati syahid tu hebat, maksudnya. Jadi diambil untuk kepentingan dunia, untuk dia nak dapat pujian di dunia, mengatakan dia ni orang yang berani. Atas niat yang dia macam itu, maka dia diheret, dihumban ke dalam api neraka. Sebetulnya niat tu utama dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Macam besoklah kita nak puasa, kan? Kita nak puasa. Kita puasa, kita sihat badan, kita puasa. Tapi puasa kita itu mungkin niat kita, ya, niat kita tak menuju kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nak menunaikan tanggungjawab kita ataupun wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat fadilat puasa, ya, dengan melakukan segala rukun, syarat-syaratnya dan sebagainya.
Di samping tu niat kita juga untuk nak megah-megah, nak megah-megah lah, dengan kawan-kawan kita, ya, dengan kawan-kawan kita, dengan sesiapa sajalah, ya. Jadi kalau itulah keadaannya, maka puasanya itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia niat puasa itu untuk kepentingan dunia, dia dapatlah bahagian dunia dia, ya, bahagian dunia dapatlah, orang puji dia dan sebagainya, dia dapat. Tapi bahagian akhirat dia tak dapat. Ini kita tengok hadis innamal a'malu binniyat dalam hadis 40, hadis yang pertama yang bicarakan tentang ini. Ya, dalam kisah hadis itu, hadis 40 diceritakan bagaimana niat seorang laki-laki yang dia nak pindah daripada Mekah pergi ke Madinah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala perintah Rasulullah untuk berpindah daripada Mekah pergi ke Madinah, dan perintah itu adalah wajib, dan apabila wajib, sesiapa yang mengikut perintah itu ketika itu, maka dia dikatakan golongan orang yang mendapat pahala syahid, ya, pahala berjuang, ya, pahala syahid iaitu berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seorang laki-laki ni dia pindah, dia bukan kerana yang diperintah oleh Rasulullah itu, kerana dia nak kahwin dengan seorang perempuan yang pindah. Seorang perempuan tu namanya Ummul Qais. Ummul Qais itu pindah. Kerana apa? Kerana Nabi suruh pindah. Yang laki-laki ni dia nak kahwin dengan Ummul Qais ni, sebab Ummul Qais ni pindah, maka dia pun pindahlah sebab dia nak kahwin dengan Ummul Qais. Tapi dia pindah tu bukan niatnya kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak dapatlah bahagian niat perintah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Dia dapat bahagian bila dia pindah dia boleh kahwin sajalah. Tapi pahala syahidnya itu tak dapat. Sedangkan perempuan tadi itu dia dapat pahala syahid, dia dapat pahala berkahwin pun dia dapat bernikah, dia dapat yang kata akhiratnya pun dia dapat syahidnya, ya, dunia pun dia dapat, iaitu dia boleh berkahwin, kan. Itu kenapa? Kerana niatnya itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat tu kerana diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga kita lah dalam hal-hal, kalau dunia, kalau hari ini kita tak bolehlah pindah macam Nabi pindah, kan, ikut Nabi, ataupun kita tak boleh syahid lagi dah. Sekarang ni tak ada syahid lagi dah, kan, nak berjuang, kan. Tapi mungkin syahid dalam bentuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Kalau kita menegakkan keadilan itu dengan tujuan kerana nak menegakkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mati kita itu dikira mati syahid lah, mati yang baik lah, ya. Tapi kalau kita nak menegakkan kebenaran itu, kerana apa? Kerana kita nak dipuji bahawa kita ni hero, kita kan, hero menegakkan keadilan begitu. Kita dapatlah dekat dunia ni orang puji kita, orang sanjung kita, orang angkat kita. Kerana apa? Kerana kita ni menegakkan keadilan. Tapi keadilan yang kita tegak itu untuk kepentingan dunia kita, untuk kepentingan diri kita, bukan untuk perintah Allah, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah contoh-contoh yang kita boleh dapat, ya, daripada ini, kan. Jadi di sini maksudnya niat itu penting dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal a'malu binniyat, innamal likulli imma nawa, kan, hadis yang pertama dalam kumpulan hadis-hadis 40. Baik, seterusnya perkara yang kedua dibincangkan. Perkara yang kedua, dia kata wa rajulun ta'allamal ilm. Dia kata, ya, orang yang mempelajari ilmu, laki-laki yang mempelajari ilmu, mengajarkannya serta membaca Quran, ya, ilmu, wa 'allamahu wa qara'a Quran. Dia itu orang yang belajar ilmu, ya, fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, ya, lalu dia mengaku menerimanya. Ia dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menuntut ilmu tadi itu, yang baca Quran tadi, dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menyatakan kepadanya nikmat satu persatu, lalu dia mengaku menerimanya, ya. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, dia mengaku menerimanya. Qala Allah Ta'ala bertanya kepadanya, sesudah itu Allah tanya, fama amilta fiha, maka apa yang engkau telah lakukan pada nikmat-nikmat itu? Itu nikmat ilmu yang Allah bagi kepada dia, nikmat
Quran yang dia baca, kan? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Quran. Dia belajar ilmu, kemudian dia mengajar, dia baca Quran kerana mengharapkan keredaanmu, ya. Dia kata kerana nak mengharapkan keredaanmu. Ta'allamtu ilmu wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran, ya. Kemudian qala ta'ala, Allah kata kepada dia, kadzabta, kadzab, kamu tipu, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamta ilma liyaqala ilmu wa qara'at al-Qur'ana liyaqala huwa qari'un faqad qila, ya. Kenapa dia kata, Allah kata dia ni dusta, ya. Engkau berdusta, bukan itu tujuanmu, bukan itu tujuan sebenarnya kamu. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu supaya orang mengatakan engkau ni alim, dia orang alim. Dan engkau membaca Quran supaya orang mengatakan si anu seorang qari, orang yang hebat baca Quran, boleh baca Quran, ya, qari. Maka telah pun dikatakan yang demikian, ya. Dan kamu dapat sanjungan itu dekat dunia. Bagus dia baca Quran, bagus dia belajar ilmu, bagus dia jadi mengajar, sebagainya, bagus, ya, benda tu dapat. Tapi, ya, niatnya itu bukan kerana mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti mana yang Allah tuntut itu. Allah kata niat tu mesti nak dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia niat tu untuk mendapat pujian di dunia ini. Itu niatnya itu, lalu dia dihukum, diseret, tertiarap hingga dihumbankan ke dalam api neraka. Summa umira bihi fasubiha ala wajhi hatta ulqiya finnar, ya. Begitulah keadaan orang. Allah bagi dia ilmu, Allah bagi dia orang yang boleh baca Al-Quran dan sebagainya, kan? Tapi dia membuat, dia gunakan ilmu, dia gunakan ilmu Allah dan Quran yang dia baca itu, yang diajar itu, dengan tujuan untuk mendapat dunia, bukan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, ganjaran di hari akhirat. Jadi kalau dia gunakan untuk ganjaran hari akhirat, dia niat yang itu, akhirat dia dapat, dunia dia dapat. Tapi sekarang ni dia niat untuk dunia, maka dia dapat dunia sahaja. Macam yang saya sebutkan tadi, seorang perempuan tadi itu, ya, yang berpindah ke Madinah itu, Ummul Qais tadi, ya, laki-laki tadi, bukan Ummul Qais, ya. Ummul Qais dapat dua lah, ya, sebab dia pindah niatnya kerana ikut Nabi SAW, kan? Itu dia niat dia. Sedangkan laki-laki yang berpindah tadi tu, dia bukan pindah kerana nak ikut Nabi, tapi dia pindah kerana nak kahwin dengan Ummul Qais. Jadi dapatlah kahwin dengan Ummul Qais, ya. Bahagian dunia dia dapatlah, tapi bahagian akhirat untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat dia tak ada. Sedangkan Ummul Qais tadi dia dapat akhirat, dia dapat dunia pun dia dapat, kan? Okey. Jadi ini nikmat yang Allah bagi kepada orang yang kita katakan orang yang bijak, ilmu pengetahuan. Allah bagi dia ilmu, ya. Ada orang bagi Allah bagi nikmat dengan ilmu, ada orang bagi nikmat dengan kekuatan macam tadi, jasad sihat, ya. Jadi kerana itu, maka seperti mana yang pertama tadi jugalah, maka dia dihumban ke dalam. Kenapa? Kerana niatnya itu tak betul, dia tak mendapat, dia bukan nak mengharap keredaan Allah, dia dusta dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, ya, itu di dalam ini banyak perbandingan kita boleh buatlah, ya. Jadi maksudnya kita tuntut ilmu ataupun kita baca Quran, kita kena pasang niat dulu, ya. Niat kita itu bukan untuk nak menunjuk-nunjuk dengan orang lain, kata kita ni qari, seorang yang pembaca yang baik, ataupun seorang yang boleh membaca Al-Quran, nak bangga, kan? Ataupun kita ada ilmu, kita nak mengajar orang, kita katakan, jadi kita bangga dengan keadaan itu. Jadi kalau niat itu, maka itu lari daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, lari daripada niat itu. Maka niat itu
Yang pertama sekali mesti niat untuk nak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah perintah kita supaya kita ni menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu tu wajib. Bila kita tuntut ilmu, maka kita kena baligh, kena menyampaikan ilmu itu. Balighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan. Sampaikan itu bukan kerana apa? Kerana nak dapat kemegahan dunia, nak dapat kepentingan dunia, tapi nak dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ikut perintah Allah. Begitu juga dengan Al-Quran tadi. Kita boleh belajar, kita belajar baca Quran, pandai baca Quran, dan kita mengajar orang baca Quran. Kita katakan kalau niat kita itu dengan tujuan untuk nak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan dapat. Pasti kita akan dapat. Tapi yang dunia itu hak Allah nak menentukan. Pasti kita dapat dunia akhirat. Ini hak dunia ni Allah bagikan. Jadi bila nikmat dunia yang Allah bagi dikaitkan dengan nikmat dunia tadi. Maksudnya kalau kita ikhlas dalam melaksanakan, menyampaikan ilmu tadi, niat tu kerana Allah SWT, maka rezeki Allah SWT bagi kepada kita di dunia. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya keutamaan itu mesti kepada mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah redha, maka dunia itu urusan Allah Subhanahu wa taala kepada dia untuk mempermudahkan hidup dunia dah. Dan bila dikatakan permudahkan hidup dunia dia, maka dengan ilmu tadi dia manfaatkan untuk jambatan dia mendapat hari akhirat. Ini dengan ilmu tadi, dengan Quran tadi yang dia ajar dia, yang dia sampaikan tadi itu, maka itu sebagai ibadat kepada dia, sebagai dikatakan jambatan. Dunia ni sebagai jambatan untuk dia sampai kepada hari akhirat. Jadi dunia ni bukan untuk dunia sahaja, tapi dunia ini digunakan sebagai laluan ataupun jambatan untuk akhirat. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia tu ladang untuk akhirat. Dia berusaha di dunia, maka di akhirat maka dia akan mendapat hasilnya. Ini maksudnya niat yang ikhlas tadi, niat yang betul tadi. Bukan dia niat untuk dunia sahaja. Dia niat tu untuk dunia saja, maka dia tak dapat. Itu berkaitan dengan ilmu. Diceritakan tentang Allah bagi dia nikmat kesihatan tadi. Dia boleh, kita katakan kesihatan tadi, maka dia boleh melaksanakan peperangan dan sebagainya itu dengan kesihatan dia yang baik. Kemudian Allah bagi dia ilmu, dengan ilmu ini maka dia dapat. Tapi kalau niatnya tadi itu seperti yang sebut dalam hadis ini, niatnya itu kerana apa? Kerana lain daripada itu, maka sebab itu Allah kata kepada dia, kadzab, kamu tipu, kamu dusta. Yang kamu niat tu sebenarnya lain, yang kamu harap tu lain, tapi yang kamu buat tu lain. Allah tahulah, Allah lebih tahu soal itu. Okey, contohlah. Jadi maksudnya ilmu yang kita miliki ini untuk kita beramal, dan amal dengan ilmu itu untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya. Tapi kalau kita ada ilmu, kita beramal dengan ilmu itu untuk, kita katakan, dunia kita, untuk kesenangan dunia kita, untuk kepentingan dunia kita, maka itu lari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini ada ilmu dimanfaatkan untuk dunia saja, bahkan ilmu yang manfaat untuk dimanfaatkan untuk akhirat, tapi dia lebih tumpu kepada dunia sahaja. Ilmu yang elok itu digunakan kepada yang tak elok, kepada matlamat yang tak elok. Ilmu itu elok, kan? Macam kita katakan ilmu accountant, kita katakan elok, kan? Ilmu ekonomi elok untuk dunia kita, kan? Tapi kadang-kadang disalahgunakan ilmu itu untuk penyelewengan, untuk kepentingan dunia kita, untuk kesenangan dunia kita. Jadi dia menyelewengkan ilmu yang fakta itu, maka kita akan dapat keuntungan laba dunia kita, kan? Ini yang dikatakan merugikan kita. Itu contohlah, kita katakan banyak lagi. Okey, itu yang kedua. Seterusnya kita tengok yang ketiga. Di sambungan hadis yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi, iaitu dia katakan orang yang telah dimewahkan. Ni laki-laki ataupun orang yang telah dimewahkan Allah hidupnya serta diberikan sebahagian daripada segala jenis harta benda kekayaan. Jadi ini
Allah bagi nikmat kaya dia, harta benda Allah bagi dia kaya, ya. Jadi kekayaan dia tu Allah bagi dia kekayaan. Macam tadi jugalah, ya, kekayaan kepada dia. Kemudian Allah tanya dia, ya, ia dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan kepadanya nikmat-nikmatnya satu persatu. Allah cerita kepadanya, lalu dia mengakui menerimanya. Dia terima nikmat-nikmat itu, ya, nikmat yang dia. Allah Taala bertanya kepadanya, sudah itu maka apa engkau telah lakukan pada nikmat-nikmat itu, kan? Dia menjawab, aku tidak tinggalkan satu jalan pun di antara jalan-jalan yang engkau suka dibelanjakan kekayaan itu kepadanya, melainkan aku belanjakan padanya. Jadi dia kata, aku belanjakan ni semua untuk jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Sedekah lah, macam-macam lah, dia bayar zakat lah, apa yang Allah perintah lah, dengan harta yang dia bagi itu, nikmat itu, dia kata. Kerana mengharapkan rahmatmu, kerana aku nak dapat rahmat daripada kamu, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman kepadanya macam tadi juga, dia kata, engkau dusta, kadzabta, engkau berdusta. Bukan itu tujuanmu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi engkau belanja harta kekayaanmu supaya orang mengatakan si anu, kamu itu seorang yang dermawan, seorang hartawan yang dermawan, yang suka menderma. Maka telah pun dikatakan yang demikian. Memang kamu dapatlah orang kata begitu, orang sanjung kamu, sebut, oh dia ni orang dermawan, hartawan, dermawan, hebat dengan kata. Bukan kerana nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tadi, nak dapat apa yang Allah nak bagi kepada dia, sebagai orang yang dikatakan yang menderma tadi, yang bersedekah tadi tu. Bukan yang itu yang diharapkan, tapi dia nak mengharapkan supaya orang kata dia ni orang yang dermawan. Maka telah pun dikatakan demikian itu. Kemudian dia dihukum. Dia pun sama juga. Dengan sebab itu maka dihukum dia, dihumban dia ke dalam api neraka. Ini 3 golongan dalam hadis ini nak menceritakan kepada kita. Golongan yang mana, ya, Allah bagi nikmat kepada mereka, tapi nikmat itu digunakan untuk kepentingan diri dia di dunia sahaja, bukan untuk kepentingan dirinya di dunia dan juga untuk akhirat. Tapi kalau digunakan untuk kepentingan diri dia dan untuk akhirat dia, maka itu dipujilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikehendakilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila niatnya begitu, kalau harta tadi Allah akan bagilah rahmat kepada dia, ya, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagilah kepada dia. Kalau dengan ilmu tadi juga dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bagilah kepada dia, ya. Jadi di sini maksudnya salah guna nikmat yang Allah bagi kepada kita. Jadi bila salah guna nikmat yang Allah bagi kepada kita ini, maka akibatnya sangat buruk. Disebut dalam hadis ni, iaitu masuk neraka lah akibat dia. Sebab salah guna nikmat yang Allah bagi. Allah bagi nikmat kekuatan kepada dia, badannya sihat dan sebagainya, tapi digunakan nikmat itu bukan untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, digunakan nikmat itu sebagai taiko, ya, untuk nak menegakkan kemungkaran, kita katakan, nak menegakkan kemungkaran. Taiko, dia orang kuat dan menegakkan kemungkaran. Itu maknanya rosak dia. Salah guna nikmat. Tapi digunakan nikmat itu untuk berjihad, untuk tolong orang, untuk buat kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya di sini dikaitkan dengan syukur juga. Maknanya Allah bagi nikmat, dia tak bersyukur dengan nikmat itu. Ya, sepatutnya dia bersyukur dengan nikmat itu. Bila dia bersyukur dengan nikmat itu, maka nikmat itu dihebahkan kepada orang lain. Dia manfaatkan kepada orang lain. Jadi orang yang bersyukur ini, dia sentiasa nikmat yang dia dapat bukan hanya untuk dia saja, bahkan dia akan bagi kepada orang lain. Dalam bentuk yang pertama tadi dikatakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kekuatan. Bukan dia sihat tu untuk dia boleh berjalan seorang saja, maka dia sihat tu juga dia boleh pimpin orang yang tak boleh berjalan. Ya, begitu maksud yang dikehendaki di sini. Jadi maksudnya dia bersyukurlah atas kekuatan yang dia dapat, tapi dia dapat membantu, ya, orang yang tak ada kekuatan macam dia dapat, kan. Begitu juga orang yang ada ilmu, maka dia bersyukur dengan ilmu yang dia dapat, maka dengan ilmu itu dapat dia bagi kepada orang yang tak berilmu, yang tak tahu,
Ya, mungkin dia tak tahu nak beribadat macam mana. Ya, beribadat tu baik, sedangkan dia tak ada ilmu nak beribadat, kan? Maka dia ajar dia bagaimana nak beribadat, bagaimana nak melaksanakan tanggungjawab dan sebagainya. Kalau dalam bab munakahat kita katakan, bagaimana dia nak menjadikan dia seorang suami yang baik, seorang isteri yang baik, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab pernikahannya itu juga dikatakan sebagai satu ibadat. Jadi itu dia bersyukurlah atas nikmat itu, ya, maka dia manfaatkan itu, kan. Jadi di sini dikaitkan di sini dengan nikmat yang kita dapat, mesti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kesyukuran kita, maka kita kena share dengan orang yang tak dapat. Orang yang tak dapat nikmat tu kita kena share, ya. Baik dalam segi kekuatan ke tenaga yang Allah bagi, baik dalam segi ilmu yang Allah bagi, baik dalam segi harta benda yang Allah bagi kepada kita. Harta benda, mungkin ada orang tu tak ada harta benda, dia miskin. Jadi kita infakkan, kita bagikan. Bukan kita bagi itu maksudnya kita tak dapat nikmatnya, kita dapat lebih lagi, Allah tambah nikmat itu, bahkan lebih lagi kita dapat. Mungkin kita bagi sikit, tapi Allah tambah lagi berlipat ganda kepada kita dalam bab sedekah, ya. Tak ada dalam sejarah menceritakan orang sedekah ni papa dengan sebab dia sedekah, dia miskin dengan sebab dia bersedekah. Tak ada, tak pernah berlaku. Bagi dia lagi dia bersedekah, lagilah itu Allah bagi, Allah tambah lagi rezeki. La in syakartum la azidannakum wa in kalau dia bersyukur, maka Allah akan tambah lagi. La in syakartum la azidannakum, kan, Allah akan tambahkan lagi, kan, gitu. Tambahlah macam bersyukur, kan? Jadi juga ilmu, kalau dia bagi ilmu tu, maksudnya Allah akan tambah lagi ilmu kepada dia. Begitu juga kekuatan dia, sihat dia tadi yang pertama, kan, kalau dia sihat, maka Allah akan bagi kesihatan kepada dia. Untuk apa? Sebab kesihatan yang dia gunakan, dia bersyukur atas nikmat kesihatan itu, dia bagi kepada orang yang tak kesihatan, kepada tak mendapat kesihatan seperti mana yang dia dapat. Jadi dalam hadis ini nak menceritakan kepada kita, yang pertama poinnya iaitu berkaitan dengan niat. Bila kita nak melaksanakan suatu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena niat. Sebab niat itu yang menentukan, ya, pahala ataupun ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang niat kerana Allah Subhanahu wa taala pasti diberikan ganjaran pahala kepada dia. Itu. Yang kedua, dikaitkan dengan bersyukur. Ya, bila kita dah dapat nikmat, nak jadi orang yang akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena bersyukur. Dapat, kita bersyukur, alhamdulillah. Kita bagi kepada orang yang, kita share dengan orang yang tak ada, orang yang tak baik. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ya, dalam huraian ini disebut, ya, dalam huraian kitab ini dikatakan nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepada umat manusia amatlah banyak. Kita nak kira nikmat Allah ni tak dapat kita nak kira. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak kira nikmat Allah, kita tak boleh nak kira, banyak sangat. Kalau kita tengok diri kita daripada atas hingga ke bawah, kita pun tak dapat nak kira dengan jari kita apa nikmat yang Allah bagi kepada kita, yang zahir dan juga yang batin. Kita sendiri yang tahu, kan? Okey, ya, tu sangat nak kira nikmat Allah ni tak boleh, tapi Allah bagi nikmat tu sangat banyak kepada manusia, ya. Tidak terhitung, tak boleh kita nak kira. La ta'uddu. Nikmat-nikmat pemberian itu meliputi 3 bahagian yang disebutkan tadi, iaitu jasmani, rohani dan kebendaan. Ya, maksudnya jasmani itu maksudnya kesihatan kita. Rohani itu ilmu yang kita miliki, dikaitkan dengan ilmu tadi. Kemudian kebendaan itu maksudnya harta kita, ya, aset kita, harta kita yang Allah bagi kepada kita. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah SAW nak menerangkan kepada kita perihal 3 jenis benda tadi itu, ya, 3 jenis manusia, jenis manusia tadi, 3 jenis manusia yang dapat nikmat itu, ya. Masing-masing mendapat salah satu daripada jenis-jenis nikmat yang tersebut, yang tadi. Ada yang dia dapat nikmat kesihatan, ada orang tu dia dapat nikmat ilmu, ya, pengetahuan, ya. Ada orang tu dia dapat nikmat apa? Nikmat, kita katakan, harta benda yang Allah bagi kepada dia. 3 jenis manusia ini, ya. Jadi 3 jenis manusia tu yang ceritakan dalam hadis tadi itu,
ya, 3 jenis manusia itu ceritakan hadis itu ya, iaitu nikmat jasmani seperti kesihatan dia kata, ya, dan juga kekuatan tubuh badan, nikmat rohani seperti ilmu pengetahuan dan amal ibadat kita, ya, yang dapat kita lakukan berdasarkan kepada amal tadi, dan nikmat kebendaan seperti wang ringgit dan hasil maksud aset kita, wang ringgit kita, harta kita. Jadi benda-benda nikmat tu Allah bagi kepada kita tadi dalam hadis tadi menceritakan. Kemudian setelah itu maka Allah soal kita. Allah soal dan bicarakan pada hari kiamat tentang nikmat yang Allah bagi kepada kita itu. Pada hari kiamat Allah akan tanya, macam ditanyakan tadi lah, ya, apa yang kamu buat dengan nikmat, dengan harta, apa yang kamu buat dengan nikmat ilmu. Bukan sahaja mana kita dapat, bukan sahaja, sepatutnya dikatakan mereka dapati bukan sahaja tidak bersyukur atas nikmat-nikmat pemberian Allah. Jadi mereka yang dapat 3 tadi tu, ya, mereka tu tak bersyukur dengan nikmat Allah. Mereka menyerah, apabila tak bersyukur tu maknanya dia telah menyalahgunakan, kita katakan nikmat-nikmat tu dengan harap nak dapat pujian yang disebutkan ni, pujian, contoh-contoh tadi, pujian, ya. Semata-mata itu saja yang dia mengharapkan, kan? Jadi dengan keadaan itu maka berhaklah dia mendapat seperti mana yang Allah sebutkan tadi dalam hadis yang kita sebut bacakan tadi, kadzab, maka mereka ini merupakan pendusta, orang yang berbohong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dia dapat nikmat itu, ya, digunakan untuk diri dia sahaja. Dia tidak daripada golongan orang yang bersyukur, patutnya dia manfaatkan kepada orang lain sebagai jalan menuju ke arah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Patutnya digunakan nikmat itu, ya, digunakan nikmat itu untuk jalan-jalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Taala benarkan, Allah Subhanahu wa taala redakan. Dengan jalan-jalan itu maka dia akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 hadis ini menceritakan kepada kita, ya. Jadi kesimpulannya, yang pertama saya ulang balik, kita kena niat. Bila kita beribadat, kita niat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita niat pun tersasar juga niat kita, ya, tersasar. Nak kena perbaharui niat tu selalu, kena baharui niat selalu, tersasar juga. Sebab ujian-ujian ini boleh merosakkan niat kita, ya. Yang kedua, kita kena bersyukur dengan nikmat yang kita dapat. Dan yang ketiga, bila kita dapat nikmat itu, manfaatkan nikmat itu bukan untuk kita sahaja, tapi untuk orang lain. Bila untuk orang lain tu, mana kita beribadat, maka jaminan kita ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang Islam tu bersaudara. Jadi kita gunakan nikmat-nikmat tu dalam persaudaraan kita, ya, dalam hubungan kasih sayang dan persaudaraan. Aku lupa lihaza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.